Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan mengajar pada bahagian hadis bagi tingkatan 3. Ustazah harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya pada hari ini ya. Baiklah murid-murid, untuk bahagian hadis pada hari ini, murid-murid bolehlah merujuk kepada buku teks, buku surat 69, dan tajuk pelajaran kita pada hari ini adalah hindari sifat negatif. Jadi Ustazah harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku di depan supaya kita dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini dengan baik. Antara objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid akan dapat yang pertama, membaca hadis dengan betul. Yang kedua, menyatakan terjemahan hadis dengan baik. Yang ketiga, menerangkan atau menjelaskan sifat negatif yang terkandung di dalam hadis. Dan yang keempat, merumus pengajaran hadis dengan baik. Bagaimana murid-murid dapat memastikan pembelajaran ini ataupun isi kandungan pembelajaran ini dapat dicapai dengan baik? Jom teruskan pembelajaran bersama dengan Ustazah. Baiklah, Ustazah akan membacakan hadis ini dan Ustazah harap murid-murid dapat membacanya atau mengikutnya bersama-sama di rumah masing-masing ya. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Baiklah murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat mengikut bacaan hadis Ustazah sebentar tadi dan bolehlah membacanya atau mengulangnya sekali lagi di rumah. Baiklah, Ustazah akan membacakan potongan hadis yang pertama bersama dengan terjemahan maksud ataupun terjemahannya sekali ya. Dan murid-murid bolehlah ikut Ustazah. Okey, iaitu yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu. Potongan yang seterusnya ialah minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas. Petikan yang seterusnya wal jubni wal haram, dan sifat pengecut dan nyanyuk. Petikan yang seterusnya pula ialah wa a'udzu bika, dan aku memohon perlindunganmu. Baiklah, mari kita lihat hadis yang seterusnya. Min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan petikan yang terakhir ialah wa a'udzu bika min azabil qabri, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Baiklah murid-murid, kita akan masuk kepada sifat-sifat negatif yang terkandung di dalam hadis. Antaranya iaitu yang pertama, sifat lemah. Apa lawan bagi lemah? Lawan bagi lemah adalah kuat. Baiklah, kita lihat dahulu apakah maksud lemah. Lemah di sini bermaksud meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Maksudnya, orang yang lemah mungkin ada keinginan untuk melakukan kebaikan, tapi dia tak mampu untuk melakukannya.
Mungkin ada perkara-perkara yang menghalang murid tersebut untuk melakukan perkara kebaikan. Contohnya di sini ialah seorang murid dia tidak mampu untuk membantu guru kerana sakit. Tak mampu untuk membantu guru mengangkat barang kerana sakit. Jadi oleh kerana itu, lawan bagi sifat lemah adalah kuat. Dan kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah supaya sentiasa diberikan kekuatan, supaya dengan kekuatan itu kita boleh melaksanakan banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Sebab itu kita sangat digalakkan untuk membaca doa La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan keupayaan kita melainkan dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, sifat kedua yang terdapat dalam hadis yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat malas. Malas lawannya apa? Malas lawannya adalah rajin. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan sangat supaya kita mengamalkan doa ataupun apa yang terkandung di dalam hadis ini sebagai satu doa supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada sifat malas. Apa makna malas? Malas ialah meninggalkan sesuatu yang mampu kita lakukan. Kita boleh buat tapi kita tak nak buat. Orang yang malas, dia ada sedikit sahaja keinginan ataupun kadang-kala tidak ada langsung keinginan untuk melakukan kebaikan. Contoh, malas solat, malas puasa, malas buat kebaikan. Jadi sebab itu kita hendaklah menjauhkan diri daripada sifat malas. Baiklah murid-murid, sifat yang seterusnya yang tidak disukai yang terkandung di dalam hadis ialah pengecut. Apa lawan bagi pengecut? Lawan bagi pengecut ialah berani. Kan? Baiklah, apa maksud pengecut di sini? Maksud pengecut ialah orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi. Contohnya, seorang murid tidak mampu untuk menolong orang yang dizalimi atau dibuli, ataupun tidak mampu untuk mencegah kemungkaran yang dilihat di depan mata. Ini maksud pengecut. Sebab tu lawan bagi pengecut ni adalah orang yang berani. Sebab tu kita perlu melihat kepada situasi. Sekiranya situasi tersebut boleh memberikan peluang untuk kita membantu orang-orang yang berada dalam keadaan dizalimi, kita bolehlah bantu. Tetapi sekiranya kita tidak mampu, kita bolehlah melaporkannya atau meminta bantuan daripada orang lain. Kerana bimbang kita pula yang akan dicederakan. Jadi sebab itu kita melihat kepada situasi ataupun keadaan. Jadi murid-murid, kita doalah mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang berani mencegah kemungkaran dan berani melakukan kebaikan. Baiklah murid-murid, sifat terakhir yang disebut dalam hadis ialah sifat nyanyuk. Apa itu nyanyuk? Nyanyuk adalah sesuatu penyakit yang mengganggu kewarasan akal yang menyebabkan mereka berfikiran seolah-olah seperti kanak-kanak. Kebiasaannya nyanyuk ini dialami oleh golongan mereka yang tua. Jadi sebab itu kita sangat-sangat digalakkan untuk sentiasa berzikir ataupun menyebut kalimah-kalimah Allah supaya dapat mengelakkan diri kita daripada penyakit nyanyuk. Jadi amalkanlah zikir-zikir yang mudah, zikir-zikir harian. Contohnya subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Apa sahaja zikir yang boleh kita amalkan dan kita baca dalam kehidupan kita untuk mengelakkan daripada penyakit nyanyuk. Baiklah murid-murid yang dikasihi, kita akan melihat pengajaran hadis yang kita dapat pada hari ini. Iaitu yang pertama, kita hendaklah berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat. Sebab ataupun kerana orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah rajin meningkatkan kebaikan
untuk berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Dan yang ketiga, kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan kerana sifat ini merupakan sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, kita telah pun berada di sesi yang akhir dalam bahagian ini ataupun dalam tajuk pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat memahami tajuk pelajaran ini dengan baik dan Ustazah sentiasa mendoakan murid-murid teruslah istiqamah dalam menuntut ilmu kerana orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu pasti akan mendapat kejayaan yang cemerlang hidupnya di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.